Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya lagi di Nazilin Unity Channel. Bagi yang baru sampai dalam channel ini, aku tabur hormat untuk kamu semua. Dan bantulah saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan butang subscribe. Oke, baik. Petang ini saya mau tunjukkan satu berita, satu perkara yang menarik selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Beritanya ini tentang pegawai kerajaan yang rasa-rasa tak diperlukan lagi, eloklah lebih dahulu mengundur diri. Antara pegawai kerajaan yang paling besar yang kita tahu sekarang ini ialah yang melibatkan Peguam Negara, Ketua Pesuruhjaya SPRM dan Speaker Parlimen. Salah seorang daripada mereka ini yang paling top sebelum PRU15 ialah siapa lagi kalau bukan Ketua Pesuruhjaya SPRM, iaitu Azam Baki. Isu yang paling hot tentang itu ialah apabila Rafizi kata kalau PH sudah jadi kerajaan, mereka yang akan mahu dia akan cari sendiri Ketua Pesuruhjaya SPRM ini. Jadi sesuailah dengan tajuk hari ini. Agak-agak kalau sudah lagi tidak diperlukan lagi sebagai pegawai SPRM untuk Kerajaan Pakatan Harapan, apa kata laporan ini, kata penulisan Sabudin ini, apa kata kalau mereka letak jawatan sebelum tidak diperlukan lagi? Selain pelantikan menteri-menteri yang menjadi perhatian, jawatan pengisian bagi jawatan penting dalam beberapa instrumen kerajaan turut diperkatakan ramai. Apabila kerajaan baru ditubuhkan dan Perdana Menteri baru turut dilantik, sekurang-kurangnya 3 jawatan penting dalam kerajaan paling menjadi perhatian kepada perlunya perubahan. 3 jawatan tersebut ialah Peguam Negara, Ketua Pesuruhjaya SPRM dan Speaker Parlimen. Setakat ini hanya ternampak Speaker Parlimen yang disandang oleh Azhar Azizan Harun bakal mengalami pertukaran. Dalam jadual sidang Parlimen pada 19 Disember nanti, memilih Speaker Parlimen yang baru telah ditetapkan sebagai jadual paling atas sekali. Dengan kerajaan perpaduan yang dianggotai PH, BN, GPS, GRS, Warisan, PBM dan Bebas, dengan jumlah ahli parlimennya seramai 148 orang, secara realitinya sukar untuk Azhar mempertahankan jawatannya itu. PH sudah pasti akan memilih seorang speaker yang memihak kepadanya untuk mengetuai parlimen berbanding Azhar yang merupakan lantikan Muhyiddin di era Perikatan Nasional sebelum ini. Melihat kedudukannya yang sukar dipertahankan itu, pilihan terbaik bagi Azhar ialah beliau sepatutnya mengundurkan diri lebih awal lagi. Tidak perlu menunggu sehingga pengundian pada 19 Disember nanti baru hendak meninggalkan kursi empuknya itu. Ini amalan demokrasi yang biasa. Bahkan dengan meletakkan jawatan lebih awal dengan dapat memudahkan Anwar dan kerajaan baru ini meletakkan calon penggantinya tanpa banyak masalah bagi memastikan kerajaan dapat berfungsi dengan licin. Begitu juga dengan Peguam Negara dan Ketua Pesuruhjaya SPRM, kedua-dua mereka sebaiknya turut meletakkan jawatan lebih awal sebelum pengisiannya digantikan. Dengan kerajaan baru dan Perdana Menteri, apalagi yang mereka harapkan untuk terus tercongok di situ? Takkan masih berharap disambung lagi? Malulah sikit. Dalam hal ini, mereka terbabit harus berjiwa besar dan menyedari ini adalah proses biasa dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Perdana Menteri yang memimpin kerajaan baru bukan saja perlu disokong oleh ahli parlimen yang kukuh, malah oleh ketua-ketua jabatan kerajaan yang senada sejiwa dengannya. Sabudin Husin diubahsuai oleh Nazilin Unity. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan dan laporan yang sangat kita suka petang ini. Apabila menulis pegawai kerajaan yang rasa tidak diperlukan lagi, lebih baiklah mengundur diri atau letak jawatan secepat mungkin. Lebih baik daripada malu
karena tidak dipilih lagi atau tidak disambung lagi kontraknya. Oke. Terima kasih telah menonton channel ini. Ikuti terus ulasan yang kedua selepas ini. Kepada mereka yang coba mempertahankan atau mempertikaikan arahan Anwar dan tindakan polis itu, pertama sekali mereka mesti tahu membezakan antara kritikan dengan fitnah serta pembohongan. Apakah menuduh Anwar sebagai agen Israel suatu kritikan atau fitnah dan pembohongan? Apakah menuduh Pakatan Harapan mempromosi Islamofobia suatu kritikan atau fitnah dan pembohongan? Apakah menuduh kerajaan perpaduan yang titah cadangannya daripada agung sebagai kerajaan zina suatu kritikan atau fitnah dan pembohongan? Begitu juga dengan pelbagai tuduhan bersentimen kaum dan agama yang cuba dimainkan untuk memburukkan kerajaan sehingga boleh menggugat keharmonian sejak 2-3 hari kebelakangan ini. Apakah ia suatu kritikan atau satu fitnah atau pembohongan? Jika semua orang yang ditanya pendapat mereka boleh sepakat mengatakan kesemua tuduhan di atas adalah suatu kritikan, maka barulah arahan Anwar Ibrahim kepada pihak polis itu boleh dianggap suatu yang salah. Tetapi jika sebaliknya semua orang setuju kesemua tuduhan itu adalah fitnah dan pembohongan, dengan sendirinya arahan Anwar selaku Perdana Menteri kepada pihak polis itu adalah betul. Fitnah tidak harus dibiarkan berleluasa, terutama jika ia menggugat keharmonian hidup bermasyarakat di Malaysia yang berbilang kaum. Lebih buruk lagi jika fitnah dan pembohongan itu menggunakan isu kaum dan agama yang semata-mata tujuannya untuk mengaut laba dalam politik. Dengan pelbagai cabaran dan pengalaman yang telah dilaluinya atas kedudukannya sekarang, kita tentu yakin Anwar sama sekali tidak akan gentar dengan apa jua kritikan selagi ia benar-benar suatu kritikan. Anwar telah membuktikan beliau sedia melawan apa jua cabaran dengan slogan lawan tetap lawan yang menjadi pegangan perjuangannya selama ini. Namun demikian, sebagai Perdana Menteri, Anwar juga ada tanggung jawab terhadap rakyat daripada dirosakkan keharmonian hidup mereka oleh fitnah serta pembohongan. Arahan Anwar kepada pihak polis itu adalah tanda beliau seorang yang bertanggung jawab terhadap rakyat, bukan takut kepada kritikan. Ketika tiada jawatan dan digelar Perdana Menteri tepi, beliau tidak pernah takut dengan kritikan. Apatah lagi setelah sah bergelar Perdana Menteri dan semua orang kena ke tepi sekarang ini. Lagilah dari segi logiknya, beliau tidak gentar dengan sesiapapun. Cuma jika mereka yang suka memfitnah dan berbohong itu tidak takut kepada Tuhan, dosa serta neraka, arahan Anwar agar pihak polis bertindak adalah sekadar untuk karena